Maka pergi jumpa pak cik tu. Wali tu dia kata, "Bak apa pak cik kita lepas pada kelik rumah pak cik tahu? Jadi payah nak bangun tahajud, payah nak baca Quran, payah nak berzikir, payah nak tawaf, payah." Dia kata, "Mu tahu ke tak? Mula-mula aku tengok mu lagi, mula-mula mu buat ibadat, aku tengok mu kena tipu setan tu. Bapa kena tipu setan, hamba buat banyak lon ni. Barak sakit tak boleh nak buat ibadat." Daripada segala yang syubhah. Syubhah yakni benda yang tidak tahu halal dan haram. Kalau benda yang tahu haram, haram. Benda yang yakin halal, halal. Tapi benda ni kita tidak tahu halal atau haram. Nah, maka benda ni dipanggil syubhah. Syubhah maksud dia kesamaran. Katanya Nabi dalam satu hadis yang panjang, Nabi kata, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun." Nah, la ya'lamuhunna katsirum minan nasi. Nabi kata benda halal itu jelas. Jelas nampak bagi halal. Dan benda haram juga itu jelas. Tak ada kesamaran. Dan di antara halal dan haram itu banyaknya perkara-perkara syubhah. Yakni kita tidak tahu benda itu halal atau haram. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui akan benda syubhah itu katsirum minan nas. Kebanyakan manusia ada 3 bagi dia. Halal, haram, syubhah. Kerana apa? Kerana syubhah ini dia tidak tahu benda ni halal atau haram. Maka ada setengah ni kebanyakan manusia 3 benda bagi dia. Halal, haram, syubhah. Manakala ada setengah orang 2 saja bagi dia. Halal, haram. Tak ada tengah-tengah tu. Kerana dalam hadis tersebut la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak mengetahui benda syubhah itu kebanyakan manusia tidak tahu. Berarti ada manusia tahu hukum benda syubhah ni, sama ada dia jatuh halal ataupun jatuh haram. Berarti ada manusia dalam hidup dia hanya 2 saja, halal dan haram. Tak ada istilah syubhah. Tetapi kebanyakan manusia ada benda syubhah bagi dia. Nah, maka dalam hadis kata, "Famanittaqa syubhat", siapa dia yang memelihara diri daripada segala syubhat, maka sungguhnya ia telah menuntut bersih ia akan agama dan dirinya. Berarti dia telah menjaga, dia telah berlepas diri dengan agama dia dan maruah dia kerana menjaga daripada benda-benda syubhat. Orang kalau nak jaga maruah dia, jangan buat benda syubhat. Orang kalau nak jaga agama dia, jangan buat benda syubhat. Tapi ada orang, bagi hamba benda ni tidak syubhat, bagi hamba benda ni jelas dah. Sama ada benda itu jatuh haram ataupun benda itu jatuh halal, tak apalah. Hak penting dia tahu dah. Tidak ada istilah syubhat. Syubhat ni kebanyakan orang awam tidak tahu. Maka berlaku syubhah kesamaran bagi dia. Bagi orang dah tahu dah, tak ada istilah syubhah dah bagi dia. Nah. Yang kedua, bahawasanya yang akan makanan yang haram dan yang syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Kita kalau nak buat ibadat, kalau nak dengar nasihat yang baik, nak ikut benda-benda yang comel, nak jadi akhlak yang baik, maka jangan makan benda haram. Kerana benda haram sekali kita makan, dia tak boleh nak terima kebaikan. Kerana apa? Kerana makanan itu memberi pengaruh kepada tubuh kita. Lah ni orang dah buat kajian, kalau kita minum air Pepsi dah, kita pergi beli kedai kopi, beli Pepsi minum, tak apa lagi. Tapi kalau kita pergi beli Pepsi dalam kelab malam, beli air Pepsi rupa tu, lah tak minum arak tak gapo, tapi minum Pepsi. Tetapi kerana tempat tak molek, air Pepsi itu beri kesan pada tubuh kita, jadi benda-benda jahat jadi naik semangat. Air ni kalau kena tempat tak molek,
dengar benda-benda hak tak molek, maka dia apabila kita minum, dia akan menyebabkan sel-sel hak tak molek jadi naik semangat. Begitu juga air. Kalau kita panggil orang alim, orang gapo baca syut, maka kita minum, air tu jadi terai hati kita. Hak molek dalam tubuh kita bangkit. Ya, dalam tubuh kita ni ada dua, pengaruh baik dengan pengaruh jahat. Maka pengaruh jahat, jika ada unsur jahat daripada luar, maka hak bangkit jahat kita akan timbul. Tetapi kalau pengaruh baik, maka hak baik kita akan timbul. Begitu jugalah air sekalipun, begitulah. Ada kajian dulu, profesor daripada Jepun buat kajian mengenai air. Baca lagu ni. Kalau baca surah Fatihah dia jadi lagu ni. Molekul air dia tu jadi comel. Tak payah beli penapis air ke apa dia. Kita tak beli penapis air bubuh goni dak. Orang dulu baca air tawar, baca yasin, baca gapo, air ni bubuh jadi comel. Molekul air jadi comel, maka masuk dalam tubuh kita, kira rangsel ke benda-benda hak molek dalam tubuh kita. Sama ada benda molek tu menyebabkan tubuh kita jadi sehat, ataupun rohani kita jadi sehat, jadi semangat nak buat ibadat. Kerana apa? Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar. Dan makan yang haram dan syubhat. Makan benda haram, makan benda syubhat. Tak nampak benda tu najis. Kita curi bagi orang, kita beli tomie. Tomie itu bersih, bukan najis. Tetapi makanan itu haram. Makanan itu apa dia? Kotor, menurut hukum dia kotor. Bukan benda dinajis, bukan. Tetapi menurut hukum dia, makanan yang haram ini makanan yang kotor. Apabila makanan yang kotor, maka melahirkan ibadat, melahirkan semangat. Maka semangat nak buat ibadat tak boleh daripada sumber yang kotor. Barang benda haram, benda kotor, apabila masuk dalam tubuh kita, tak boleh kita guna kekuatan tu nak buat ibadat. Kalau buat ibadat tak jadilah mana. Tetapi kalau sumber yang halal, maka dia sesuai sangat untuk buat kekuatan, untuk buat taat ke Tuhan. Jadi kena jaga. Sebab itulah orang tak makan benda haram, kerana benda haram tidak bawa kepada kebaikan. Dia bawa kepada hak dia juga. Hak benda haram juga. Nak buat benda halal sangat susah. Kerana apa? Kerana benda haram. Sebab apa sangat susah? Kerana dia kotor. Barang kotor tak boleh mencuci. Ada orang kata saya piti haram ni saya nak wi zakat. Ni duit haram ni saya nak sedekah, apa hukum dia? Kaedah dia sedekah ini adalah mencuci harta. Tiba-tiba kita nak mencuci dengan najis, mana boleh. Kaedah dia air kencing tidak boleh membasuh najis. Sekalipun dia air, ya, tetapi air ni air kencing. Apabila air kencing tak boleh membasuh najis. Apabila harta yang haram tak boleh membasuh harta kita. Maka tak ada faedah kita wi zakat, wi sedekah, wi gapo. Kerana apa? Kerana benda itu haram. Yang ketiga, bahawasanya yang akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya sedekah daripada sumber yang haram. Buat ibadat daripada pakaian yang haram, kita beli dengan pakaian haram, kita pun buat semaya, maka ibadat tak diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana ibadat kepada Allah perlu kepada kebersihan. Sama ada kebersihan zahir ataupun kebersihan batin. Maka perlu dijaga. Kita nak semaya, kopiah kita, kain plekat kita, baju kita mesti daripada sumber yang halal. Tak boleh kita ambil daripada benda haram, tiba-tiba kita persembahkan pakaian ni di hadapan Allah untuk kita buat taat kepada Tuhan. Tuhan kata kotor muak mari kat dia. Tidak layak pakaian-pakaian, benda-benda macam ni nak persembahkan kepada aku. Dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Boleh pahala tak boleh? Dia semaya boleh pahala pakai baju haram tak boleh?
Dia sedekah dengan duit haram, boleh pahala? Tak boleh pahala. Apa tak boleh pahala? Sebab dia bukan guna benda bersih saja yang layak dibuat ibadatnya. Kalau benda haram tidak layak buat ibadat. Sabda Nabi SAW kata, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u waz-zama'u. Artinya, berapa banyak daripada orang yang sembahyang malam, berapa banyak kita tengok orang duk bangun sembahyang malam, bangun tahajud, dia kata. Tetapi tiada ada baginya, tidak ada habuah baginya daripada sembahyangnya itu, melainkan berjaga saja. Boleh jaga malam saja. Seolah-olah dia tak melakukan mana-mana ibadat, hanya bangun tengah malam saja. Boleh mengatuk putih mata saja, pahala di sisi Tuhan tidak ada. Kenapa? Ada sebab tu. Berapa banyak orang bangun tahajud malam, tetapi dia hanya boleh bangun boleh berjaga malam tu lah. Dia tak semaya, seolah-olah tidak semaya, seolah-olah tidak melakukan ibadat, hanya berjaga malam sahaja. Kenapa? Ada masalah dalam ibadat. Dan berapa banyak daripada orang yang berpuasa, buat ibadat puasa, tiada ada baginya daripada puasa itu, tidak ada pahala pun daripada puasa itu, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Lapar dahaga semata-mata. Lapar, dahaga. Pahala puasa tak boleh. Demo lapar, ya saya lapar. Awak dahaga, ya. Tapi awak boleh pahala, apa saya tak boleh pahala? Masalah. Nah, buat dengan benda haram, maka ibadat itu tidak diterima Allah Ta'ala. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Artinya tidak menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang. Mana-mana orang yang sembahyang Tuhan tidak terima sembahyang dia, yakni Tuhan tidak memberi pahala daripada sembahyang ia itu. Siapa dia kau sembahyang hak Tuhan tidak beri pahala? Yang ada di dalam perutnya, perut orang sembahyang itu yang haram, benda haram. Sebab tu Nabi kata siapa dia yang minum keras, minum arak kau berapa dia, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Dia semaya lepas pada dia minum arak 40 hari 40 malam, semaya saja. Kalau dia tak semaya berdosa. Kalau dia semaya pun tak diterima Tuhan. Kerana apa? Kerana di dalam perut dia ada makanan daripada haram, yakni arak. Maka ulama ambil daripada hadis ni, makanan yang kekal dalam perut kita 40 hari 40 malam. Kesal dia 40 hari 40 malam kerana Nabi sebut lagu tu. Siapa dia minum arak, tak diterima semaya dia 40 hari 40 malam. Berarti lepas 40 hari, 4 hari ke 41 tu baru tubuh dia bersih daripada arak yang dia minum tu, baru diterima. Maka sebab itulah makanan kau gapo dia tu penting 40 hari 40 malam. Duduk di pondok apa tak boleh tobek 40 hari 40 malam sebab nak suruh makan makanan pondok. Jangan makan makanan koksi. Makanan orang semaya buat, orang gini buat, biar makan 40 hari 40 malam. Setengah tepat tu kalau duduk pondok, duduk rumah gaji semaya. Duduk rumah boleh berzikir. Masuk pondok saja tak boleh nak berzikir. Sebab apa? Sebab dulu dia berzikir dengan makanan haram. Dia semaya dengan pakaian yang haram. Tetapi apabila buat dengan benda halal, dia jadi berat. Jadi berat dah pula. Nah, sebab apa? Nak cuci tubuh dia. Baru tahu kekuatan iman dia yang sebenar. Rupanya saya ditipu selama ni. Nah, supaya cerita hok hamba duk sebut dah dulu. Ada seorang wali melihat seorang pemuda tawaf di Kaabah. Rajin tawaf sekali, 2 kali, 7 kali, 4 kali, habis. Orang semua sangat takjub dengan kekuatan pemuda saat ni rajin buat ibadat.
Maka katanya wali itu satu hari dia curik pemuda tu. Nama gapo awal. Berkenalan dengan pemuda tu, maka wali tu ajak mari di rumah. Mari makan nasi di rumah. Tok wali tu ajak mari makan nasi di rumah dia. Maka pemuda tu kata tak apalah pak cik, ambo nak esok kita pergi dah. Maka gilah makan nasi rumah pak cik tu. Rumah wali tu. Maka lepas pada makan nasi tak apalah pak cik, kita nak pergi buat ibadat pula pergi. Maka dia nak buat ibadat tak boleh. Kata apa jadi suruh berat menang pun. Dulu suruh boleh buat makan nem gapo dia pak cik tu bui makan jadi berat ketemu ni. Makan nem ngaruk lagu ni. Tak boleh nak buat ibadat dia. Tak payah kat orang, tak boleh. Tak ada kekuatan hamba. Buat apa? Maka pergi jumpa pak cik tu. Wali tu dia kata, "Buat apa pak cik kita lepas pada kelik rumah pak cik tahu? Jadi payah nak bangun tahajud, payah nak baca Quran, payah nak berzikir, payah nak tawaf, payah." Dia kata, "Mu tahu ke tak? Mula-mula aku tengok mu lagi, mula-mula mu buat ibadat, aku tengok mu kena tipu setan tu. Bapa kena tipu setan, hamba buat banyak lah ni. Barak sakit tak boleh nak buat ibadat. Dulu mu buat ibadat dengan makanan yang haram. Maka ibadat tu hanya permainan setan semata-mata supaya kamu terasa kamu berada di dalam taat. Rupanya amalanmu tak diterima pun. Setan buat tipu kau mu jadi sungguh bangsa penat, rasa bisa, rasa hebat. Tetapi apabila aku tengok mu lagu tu takut kena tipu, aku pun cuci perutmu, makan benda halal. Apabila makan benda halal, tahulah lah mu kekuatanmu sebenarnya. Lagu ni sebenarnya hamba baru tahu. Tu kena jaga dalam bab makanan. Kadang-kadang setan tipu makanan kita. Minum arak jadi rajin zikir. Minum pil kuda jadi rajin baca Quran. Jolo belakang tu bagai ni. Bagai karuk tak tahu alik ilih jatuh. Lagu mana kalau hamba makan pil kuda jadi boleh zikir 10,000, selawat 10,000. Bagai kacik lagu ni tak jadi lagu ni. Berat lagu tu.